EV car ni kita tahulah dia daripada bateri. Tapi kalau hydrogen car ni daripada mana? Macam mana kita nak dapat hydrogen? Sebab kita tahu yang hydrogen ni dia gas kan. Macam mana kita nak dapatkan dia? Adakah kita kena cekup dia masuk dalam botol? Ataupun macam mana? Hari ni saya nak cerita 5 jenis hidrogen dan macam mana kita boleh hasilkan 5 jenis hidrogen ini. Yang pertama ialah hidrogen kelabu. Hidrogen kelabu ni warna kelabu ke? Sebenarnya hidrogen kelabu dinamakan hidrogen kelabu kerana cara penghasilannya yang tidak mesra alam. Kekurangan hidrogen kelabu ni ialah ia akan membebaskan karbon dioksida. Karbon dioksida ni adalah salah satu jenis gas rumah hijau. Gas rumah hijau kalau banyak dekat muka bumi ni, lagi panaslah bumi kita. Seterusnya ialah hidrogen biru. Hidrogen biru ni pun macam lebih kurang seperti hidrogen kelabu. Sebab apa? Sebab dia pun menggunakan bahan api fosil dan dia pun akan mengeluarkan karbon dioksida. Tapi dia menggunakan satu teknologi yang lebih sikit berbanding hidrogen kelabu. Sebab dia menggunakan teknologi menangkap dan menyimpan karbon dioksida. Dia menangkap karbon dioksida supaya tidak dibebaskan ke atmosfera dan menyimpannya di tempat yang lebih selamat seperti bawah tanah. Yang ketiga ialah hidrogen turquoise. Lagi sekali, hidrogen turquoise ni bukanlah sebab hidrogen tu berwarna turquoise. Sebabnya kita tahu hidrogen ni tidak berwarna, tapi cara penghasilannya. Hidrogen turquoise ni dihasilkan melalui satu proses, iaitu proses pirolisis gas metana yang tidak membebaskan karbon dioksida. Walaupun dia tidak mengeluarkan gas karbon dioksida, tetapi sebenarnya dia mengeluarkan pepejal yang berwarna hitam, iaitu karbon. Byproduct ni lagi senang disimpan sebab dia berbentuk solid ataupun pepejal berbanding kalau kita bebaskan karbon dioksida yang dalam bentuk gas. Tapi hidrogen biru dengan turquoise ni perempuan je lah yang dapat bezakan. Sebab kalau perempuan mestilah tahu warna biru dengan turquoise. Kalau lelaki, turquoise tu pun menjadi biru. Seterusnya adalah hydrogen pink. Hydrogen pink menggunakan satu proses yang kita panggil proses electrolysis dan sekali lagi dia tidak membebaskan karbon dioksida. Electrolysis ni, molekul air dipecahkan menjadi hidrogen dan juga oksigen. Yang kelima ialah hidrogen hijau. Nama pun hijau, maksudnya dia lebih mesra alam lah kan? Kenapa dia lebih mesra alam? Sebabnya hidrogen hijau ni pun sama macam hidrogen pink. Dia menggunakan proses electrolysis, lagi sekali dia memecahkan molekul air kepada hidrogen dan oksigen. Tapi kalau dia guna electrolysis, kenapa kita tak panggil juga hidrogen hijau ni hidrogen pink? Sebabnya hidrogen hijau ni dia tidak menggunakan tenaga nuklear. Sebaliknya dia menggunakan tenaga boleh diperbaharui. Renewable sources, korang dah pernah belajar waktu SPM dulu. Tenaga solar, tenaga hidro, tenaga angin dan juga tenaga biogesim. Okay, since kita dah tahu dah jenis-jenis hidrogen, mana yang lebih bersih, mana yang tak lebih bersih, kenapa kita tak start je dengan hidrogen hijau kan? Reason dia sebab untuk step awal ke arah hidrogen hijau tu, kita memang kena mula dulu dengan hidrogen warna kelabu. Sebabkan teknologi, infrastruktur dan fasiliti yang ada bermula dengan hidrogen kelabu dulu. Bila kita ada hidrogen kelabu ni, barulah kita boleh kembang kepada teknologi yang lebih maju seperti penggunaan hidrogen biru dan juga hijau yang lebih lestari dan mampan. Negara-negara maju pun, yang kaya-kaya pun start dengan hidrogen kelabu dulu, barulah diorang kembangkan teknologi ke arah hidrogen hijau. Sebab tu mesti dia ada satu pelan. Nama pelan tu ialah Pelan Hala 7 Teknologi dan Ekonomi Hidrogen. Sebab nak pergi ke hidrogen berwarna pink, warna turquoise, biru dan juga hijau ni mengambil masa lebih kurang 30 tahun. Barulah kita dapat hidrogen yang lebih bersih, rendah karbon dan juga sustainable.